Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu, yang mana insya-Allah moga-moga kita mendapat keberkatan dan juga mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan mulakan kuliah kita dengan surah yang pertama, iaitu surah Al-Fatihah. Jadi sebelum kita memulakan kuliah kita, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan mulakan dengan perbahasan bagi surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini adalah merupakan surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara keseluruhannya, ayat-ayat dalam surah ini diturunkan di bumi Mekah. Bila mana ayat-ayat ini diturunkan di bumi Mekah, secara automatiknya ayat-ayat daripada surah Al-Fatihah ini dikenali sebagai surah Makkiyah. Di dalam pembelajaran ilmu Al-Quran, ada ayat-ayat yang dikenali sebagai ayat-ayat Makkiyah dan ada juga ayat-ayat yang dikenali sebagai ayat-ayat Madaniyah. Sebagaimana yang kita ketahui, iaitu di dalam 114 surah Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 86 daripadanya adalah surah Madaniyah dan ada 28 daripadanya adalah surah Makkiyah. Jadi yang termasuk di dalam surah Makkiyah adalah surah Al-Fatihah yang juga diturunkan di bumi Mekah. Sebagaimana yang pernah diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, beliau pernah meriwayatkan sesungguhnya surah Al-Fatihah ini diturunkan di kota Mekah dan dia diturunkan daripada bawah pembendaharaan arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata ini diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Beliau mengatakan bahawa surah Al-Fatihah ini diturunkan di kota Mekah dan surah ini diturunkan khususnya daripada bawah pembendaharaan arasy Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna surah Al-Fatihah ini merupakan suatu surah yang cukup agung, cukup besar dan sungguh mulia. Bahkan ada di dalam beberapa kitab tafsir yang dihuraikan oleh beberapa orang ulama-ulama yang mengatakan ketika mana turunnya ayat-ayat daripada surah Al-Fatihah ini yang mengiringinya hampir 70,000 malaikat yang mengiringinya. Waktu turun pada Nabi tu hampir 70,000 malaikat. Jadi ini menunjukkan betapa agungnya surah Al-Fatihah ini di sisi Allah Azza wa Jalla.
Ada juga di dalam riwayat yang lain daripada seorang yang bernama Amr bin Saleh. Jadi Amr bin Saleh beliau pernah meriwayatkan, sesungguhnya aku mendengar daripada sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas. Beliau meriwayatkan suatu ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membacakan ayat-ayat daripada surah Al-Fatihah ini. Jadi ketika mana berada di bumi Mekah dan diceritakan Nabi membacanya surah Al-Fatihah ini sampai habis. Bila habis saja Nabi baca surah ini, para kafir musyrikin Mekah ini lalu mereka mengucapkan, iaitu dengan ucapan moga-moga Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah menghancurkan ataupun membinasakan mulutmu wahai Muhammad. Ini kerana mereka merasakan, iaitu mereka rasa kebencian mereka itu, dengkinya mereka itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambahan pula, Nabi Muhammad membaca surah ini di hadapan mereka secara terang-terangan, secara terbuka. Jadi Nabi membacakan ayat-ayat tersebut di hadapan mereka. Bila mana Nabi membaca ayat-ayat daripada surah Al-Fatihah ini, dan bila habis saja Nabi membacanya, mereka kutuk Nabi. Mereka mendoakan dengan satu doa kecelakaan kepada baginda, kebinasaan kepada baginda. Dan ini telah diriwayatkan daripada sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas yang benar-benar berlaku. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ada juga yang disebut di dalam Al-Quran, ada sebuah surah dalam surah Al-Hijr ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu wahai Muhammad 7 ayat yang merupakan ayat-ayat pujian kepada Allah yang diulang-ulang bacaannya, dan kitab Al-Quran yang Maha Agung. Ini membuktikan bahawa apa yang disabdakan, apa yang difirmankan oleh Allah melalui surah Al-Hijr itu tadi memang ternyata benar, bahawa surah Al-Fatihah ini terdiri daripada 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok dari sudut solat sahaja. Contohnya solat yang wajib 5 waktu. Berapa banyak dah kita ulang-ulang surah ini di setiap solat wajib kita. Itu baru yang wajib. Belum lagi dengan amalan-amalan sunat. Kadang-kadang ada sebelum solat lagi dah baca. Kadang-kadang ada yang menjadikan ia sebagai zikir harian, dan ada juga yang menjadikan wirid dalam amalan mereka. Dan surah ini sering diulang-ulang, bukan sahaja dalam ibadah yang khusus, bahkan bukan sahaja juga di dalam ibadah yang sunat, bahkan menjadi bacaan harian yang sentiasa membasahi di bibir-bibir seluruh umat Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bila kita sudah memahami dalil-dalil yang datangnya dari Al-Quran dan hadis ini,
maka kita yakinlah bahawa surah Al-Fatihah ini adalah satu-satunya surah yang tidak ada tandingan ataupun bandingan melebihi daripada surah-surah lain yang terkandung di dalam isi Al-Quran. Jadi itulah menjadi keutamaan surah Al-Fatihah ini. Secara umumnya ataupun secara amnya, semua orang menyebut surah ini dinamakan surah Al-Fatihah. Tetapi ada di kalangan ulama-ulama telah menyenaraikan dengan nama-nama lain. Sebahagian daripada mereka ada yang menamakan untuk membuktikan kelebihan-kelebihan, khasiat-khasiat ataupun fadilat-fadilat tertentu yang dimiliki oleh surah ini. Ada beberapa antara yang masyhur, antara nama-nama yang saya nak sebut selain namanya surah Al-Fatihah, dua nama yang paling masyhur yang biasa digunakan bukan sahaja ulama-ulama seluruh dunia, bahkan kita orang-orang awam di seluruh dunia. Nama yang paling masyhur ialah, selain surah Al-Fatihah, ialah kita gunakan dengan nama Ummul Kitab ataupun Fatihatul Kitab. Jadi ada juga ulama-ulama yang menamakan dengan Asy-Syifa. Jadi mereka menamakan surah Asy-Syifa. Apa makna Asy-Syifa? Asy-Syifa iaitu bermakna penyembuh. Ada juga satu riwayat datang dari hadis yang sampai kepada sahabat Nabi Abi Sa'id Al-Khudri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya surah Al-Fatihah ini adalah ubat penawar kepada segala jenis penyakit. Inilah dia surah Al-Fatihah yang menjadi penawar bagi segala penyakit, kecuali mati. Walaupun sebelum mati baca, lepas mati pun baca, dan dah kebumikan pun baca juga. Tuan-tuan rasa boleh hidup lagi tak? Agak-agak boleh hidup lagi tak? Boleh hidup lagi tak tuan-tuan? Maka mestilah tak boleh dah, sebab dah mati. Maka sebelum kita sampai masa tu, sampai ajal kita, waktu nyawa kita ni masih ada, masih hidup, masih bernafas, masa inilah kita banyakkanlah melafazkan ayat-ayat dari surah Al-Fatihah ini. Jadi walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan, setiap manusia ini Allah bagi dia dengan bakat. Allah bagi dia dengan keistimewaan, kelebihan dan fadilat-fadilat masing-masing yang tertentu. Mungkin pada pandangan kita, orang tu lemah dari sudut tertentu, tapi Allah bagi kelebihan dari sudut yang lain. Sebab itulah kita kena mengutamakan husnuzan, yakni bersangka baik. Bersangka baik dengan semua orang. Yang paling penting, kita mesti bersangka baik dengan Allah dulu. Itu yang lebih utama. Lepas tu barulah kita bersangka baik dengan manusia. Yang kita tak mahu hari ini, tuan-tuan, bersangka buruk. Yang kita tak mahu hari ini dengan bersangka buruk. Janganlah sesekali kita cari sangka buruk, kerana bersangka buruk inilah yang mengundang neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi kita berhati-hatilah dengan hal yang tersebut.
Semoga kita semua dijauhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perangai ataupun sifat-sifat yang sebegini. Insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini dulu kuliah saya pada hari ini. Apa yang saya sampaikan ini semoga menjadi manfaat buat kita semua. Jadi saya mohon maaf atas kesilapan dan kekurangan saya. Akhir kalam saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.